A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmatik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para pelajar mu'allaf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan juga segala rezeki darinya. Kita sambung lagi bacaan buku kita, buku teks mu'allaf, yang mana mudah-mudahan niatnya hanyalah untuk kita mensegarkan balik, untuk kita refresh balik berkenaan dengan ilmu-ilmu yang kita belajar musim PKP ini. Mudah-mudahan PKP ini bukan alasan untuk kita tidak menambahkan ilmu pengetahuan ataupun kita tidak refresh ilmu pengetahuan yang kita sudah pun ada. Sebab apa? Sebab kalau kita tak belajar, selagi itulah kita tak tahu apa yang kita memang tak tahu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah perkongsian saya pada petang ini berikan manfaat kepada kita insya-Allah. Ini adalah siri yang kedua bacaan buku teks ini, yang mana buku teks ini saya gunakan untuk kelas mu'allaf yang saya kendalikan di Masjid Al-Falah. Jadi kita sambung lagi soalan yang ke-6 dalam topik siapa kita, man nahnu ataupun who are we, iaitu apakah tujuan manusia dicipta. Tujuan manusia dicipta, yang mana jawapannya adalah tujuan manusia dicipta ini dan dihidupkan di muka bumi adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi khalifah ataupun pemimpin di muka bumi ini. Manusia ketika di alam roh telah pun berikrar untuk mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perkara ini Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada belakang tulang sulbi mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai, tidak diberikan peringatan tentang hakikat tauhid ini. Ayat ini nak tunjuk kepada kita bahawa kita semasa dalam alam ruh lagi, kita telah pun berikrar bahawa Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Cumanya bila dilahirkan itu bergantung kepada macam mana ibu bapanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak Adam yang lahir itu semuanya lahir atas dasar fitrah, maka terpulanglah kepada kedua bapanya untuk mengyahudikannya, menasranikannya, membanjusikannya. Ada ulama menyebut kenapa tak sebut Islam, kerana Islam itu namanya fitrah. Fitrah itulah adalah Islam. Kemudiannya firman Allah Subhanahu Wa Taala di lain tempat dalam surah Az-Zariyat
Ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah jadikan kita, Allah jadikan jin adalah untuk beribadah, menyembah dan beribadah kepadanya. Akan tetapi masing-masinglah manusia dan jin itu berfikir, kalau betul dia ini hamba Allah, maka dia akan beribadah kepada Allah. Kalau dia rasa ada lagi sesuatu yang lebih hebat daripada Allah, maka itulah terpulang kepada mereka. Kita yang beragama Islam ini sama-samalah kita doakan kita semua yang beragama Islam ini, Allah kekalkan hidayah Islam dan iman, dan juga Allah berikan hidayah juga, kurniakan hidayah juga kepada mereka ini, insya-Allah. Kemudiannya soalan yang ketujuh, iaitu kemanakah manusia akhirnya? Kemanakah destinasi kita selepas ini? Yang mana destinasi manusia ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 destinasi. Destinasi yang pertama iaitu alam ruh. Maknanya alam yang mana di sana, alam ruh ini maknanya diciptakan jiwa-jiwa. Okey. Alam ruh dunia adalah sebahagian daripada tempat perjalanan manusia. Kita berada kat dunia sekarang ini, ini adalah tempat perjalanan hidup manusia. Manusia melalui alam-alam berikut dalam perjalanan hidupnya. Pertamanya alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Maknanya kita berada pada destinasi yang ketiga. Selepas ini kita masuk ke barzakh, iaitu tempat sementara menunggu kepada alam akhirat. Kemudian alam akhirat tempat kekal abadi, ke syurga ataupun ke neraka kita. Okey, 5. Okey, yang pertamanya adalah alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan juga alam akhirat. Alam roh iaitu semasa ditiupkan roh kita, kemudiannya masuk ke alam rahim, ke perut ibu kita, dan kemudiannya di alam rahim inilah kadang-kadang ada yang Allah takdirkan tak keluar, gugur dan sebagainya. Dan kemudiannya alam dunia. Alam dunia ini maknanya alam roh dan juga alam rahim belum lagi ditimpakan, belum lagi orang kata apa, diberikan tanggungjawab mukallaf, tak ada taklif lagi, tak ada tanggungjawab lagi. Tapi bila masuk alam dunia, masa itulah ada taklifan, iaitu mukallaf. Bila dah muslim, dah mukallaf, dah lepas memayis, cukup umur sebagainya, maka tertakliflah dia untuk buat segala amal ibadah yang Allah tentukan. Maka kat dunia inilah penentunya untuk berjumpa kepada alam barzakh. Kat dunia inilah dia Muslim ke, dia Yahudi ke, dia Nasrani, Majusi dan sebagainya. Kemudiannya alam barzakh, alam tempat sementara, alam kubur, untuk tunggu untuk alam akhirat, itu berlakunya kiamat. Kemudian dibangkitkan semula, kemudiannya dihisap di padang mahsyar, kemudiannya masuk sama ada syurga Allah ataupun neraka Allah. Minta jauhlah daripada neraka Allah, yang mana kita insya-Allah nak jumpa bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Kemudiannya kita pergi ke satu-satu istilah. Yang pertamanya adalah kematian. Kematian secara umumnya ialah keluarnya roh dari jasad dan merupakan permulaan ke alam barzakh, iaitu alam kubur. Setiap manusia akan merasai kematian dan manusia tidak mengetahui bila, bagaimana dan di mana. 3 perkara ini kalau masa talqin kat kubur saya sebut. Kita tengok yang ni mati kat sini, tapi ketahuilah bahawa rahsia Allah, di manakah kita dimatikan, bagaimanakah kita dimatikan dan bilakah kita dimatikan. Cumanya mohon pada Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah summa wa ilaina turja'un. Setiap diri akan merasai mati. Kami menguji kamu dengan kesusahan
dan kesenangan sebagai cubaan, sedangkan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ada lagi tempat lain berkenaan kulun sidratul maut, maka sama-samalah kita cari, kita baca, kita hayati dan kita letakkan dalam diri kita. Kemudiannya yang kedua, istilahnya alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur, satu alam yang akan dilalui oleh manusia selepas kematian sehingga berlakunya kiamat. Alam ini adalah pemisah antara alam dunia dan juga alam akhirat. Alam ini juga dinamakan sebagai alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala, la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya minta maaf, ila barzakhun ila yaumi yub'atsun, maksudnya supaya aku mengerjakan amal-amal soleh yang telah aku tinggalkan tidak masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah ungkapan yang sengaja dia lafazkan, sedangkan di hadapan mereka ada dinding penghalang mereka ke dunia sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Surah Al-Mu'minun ayat ke-100. Ini itu nak katanya orang-orang kafir bila masuk ke alam kubur, maka dia mohon pada Allah, ya Allah, hidupkan aku kembali. Mudah-mudahan dengan aku hidup ini, lepas aku hidup balik ini, aku nak beramal soleh, nak beriman kepadamu. Juga ayat ini juga dikeluarkan oleh mereka yang munafik dan sebagainya lah, yang mana yang menempuh azab di alam kubur. Kemudiannya yang seterusnya, istilah yang ketiga itu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari penghabisan, hari pengakhiran bagi alam ini. Segala makhluk dan isi kandungan alam ini akan hancur dan rosak binasa. Manusia akan berpindah ke alam lain, iaitu alam akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat dahsyat. Surah Al-Hajj ayat yang pertama. Kemudiannya yang seterusnya, istilahnya alam akhirat. Alam akhirat, alam penghabisan, alam pengakhiran untuk hidup kita. Akhirat adalah satu alam kehidupan manusia yang terakhir. Perkara-perkara yang berkaitan dengan alam akhirat, seperti contohnya adalah pertama, pada mahsyar. Pada mahsyar, kalau kita orang Islam daripada kecil lagi kita dah didedahkan dengan pada mahsyar. Akan tetapi bagi pelajar-pelajar saya, sahabat-sahabat saya yang baru masuk Islam, pada mahsyar merupakan istilah yang baru, mereka tak tahu. Maka pada mahsyar ini suatu tempat berhimpunnya manusia dari pelbagai umat dan zaman. Bagaimana kita bayangkan padang bola, padang hoki dan sebagainya, stadium dan sebagainya, orang berkumpul situ. Begitulah juga keadaan pada mahsyar, yang mana di sana orang semua berkumpul, yang mana ada hadis Nabi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana disebutkan bahawa orang pada masa pada mahsyar tersebut semuanya berbogel tanpa seurat benang. Maka Sayyidatina Aisyah mengadu pada Rasulullah, malulah ya Rasulullah, orang nampak aurat aku. Maka pada masa itu Rasulullah sebut, mafhum hadisnya iaitu pada masa tersebut tak ada siapa peduli kepada orang lain, masing-masing duk ingat diri sendiri. Matahari satu jengkar daripada kepala, kecuali 7 golongan, yauma la zilla illa zilluh. Dan hadis Nabi lain Allah sebut 7 golongan yang terselamat dengan payung Allah. Pada hari tiada lagi payung melainkan payung Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hadis tersebut nanti kita kongsikan pada kemudian hari, insya-Allah. Kemudiannya yang seterusnya, yang kedua, istilahnya syafaat. Pada hari kiamat ada istilah namanya syafaat.
suatu kurniaan istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong umatnya mempercepatkan hisab dan juga meringankan hukuman. Maknanya kalau dah memang jadi ahli neraka, tiba-tiba datang hadirnya syafaat Nabi Muhammad, maka insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh masuk ke syurga dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak dapat syafaat Nabi Muhammad? Kena cinta, kena kasih, kena sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sayang kepada tubuh badan baginda, akan tetapi sebab sekarang ini dah tak ada dah baginda, tapi baginda tinggalkan syariat, baginda tinggalkan sunnah, maka amalkanlah sunnah tersebut, amalkanlah syariat tersebut. Mudah-mudahan itu sebagai lesen, itu sebagai sebab untuk kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasalah berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali kita selawat, 10 kali Allah bagi keselamatan kepada kita, insya-Allah. Kemudiannya yang ketiga, istilah untuk alam akhirat ini iaitu Telaga Kautsar. Sebuah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disediakan oleh mereka yang beriman dan menghilangkan dahaga selama-lamanya bagi yang meminumnya, iaitu untuk ahli-ahli syurga. Telaga Kautsar ini berada di syurga, bukan berada di neraka. Maka siapa-siapa yang ahli syurganya, insya-Allah kita juga insya-Allah tergolong ni, insya-Allah dapat merasa nikmat air Telaga Kautsar. Sampaikan ada suatu surah namanya, iaitu Suratul Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudiannya yang keempat, istilah di alam akhirat ini iaitu namanya mizan. Seakan-akan nama yang di Pertuan Agong sebelum ini, Tuanku Mizan, iaitu timbangan menentukan kadar amal baik dan amal buruk setiap manusia dengan sehalus-halusnya. Maknanya walaupun sebesar biji sawi pun kecil, debu sebagainya, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mizan ini, sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar debu sekalipun, akan nampak. Dan barang siapa yang beramal buruk walaupun sebesar zarah sekalipun, akan nampak. Itulah di alam akhirat nanti. Okay. Kemudiannya yang seterusnya adalah titian sirat. Titian sirat, okay, jalan atau jambatan yang merentangi di atas neraka menuju ke syurga, dan setiap manusia akan melaluinya. Semuanya akan melaluinya, cuma cara melaluinya masing-masing bergantung kepada amal ibadah masing-masing di dunia. Ada yang sepantas kilat, ada yang berjalan macam biasa, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang meniarap, ada yang tak sampai jatuh ke dalam neraka yang di bawahnya. Mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong daripada mereka yang sepantas kilat ke sana, insya-Allah. Kemudiannya yang istilah yang seterusnya selepas titian sirat, iaitu syurga. Jannah, syurga. Masa saya bercerita mengenai syurga, syurga bahasa Arabnya adalah jannah. Manakala Englishnya adalah heaven. Melayunya syurga, Arabnya jannah, dan Englishnya adalah heaven. Tempat abadi yang dipenuhi dengan nikmat disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sama juga seperti mana agama lain, yang buat baik dapat masuk syurga. Tapi syurga yang Islam, di sisi Islam ini adalah berbezalah dengan agama lain. Wallahu alam. Tapi kami
Syurga kami itu syurga yang duduk sana kekal abadi. Kami adalah sebagai seorang manusia juga, yang mana Quran sebut dalam syurga ini satu taman-taman, bawahnya ada sungai, dan yang penting sekali kami di sana kekal hidup di sana, tak mati, tak penat, tak letih, tak sakit, dan begitu sama semua di mana-mana lain, insya-Allah. Kemudian isian yang terakhir untuk alam akhirat iaitu neraka. Neraka, bahasa Melayunya, bahasa Arabnya an-nar, iaitu api. Kemudiannya Englishnya adalah hell. Sebab itu disebutkan neraka ini adalah dengan api. Sebagaimana kita buka api kat dapur, tapi cuba letak jari, kalau rasa panas, maka api neraka lagi panas membahang. Itulah kita orang biasanya analogikan berkaitan neraka ini. Okey. Tempat abadi yang dipenuhi dengan azab yang disediakan untuk orang yang kufur dan juga ingkar. Sama jugalah, mereka yang buat jahat masuk neraka. Kalau ada agama yang reincarnation dan sebagainya, bertukar menjadi binatang-binatang dan sebagainya, itu kepercayaan masing-masing. Tapi kami yang Islam, kami menyebut bahawa siapa-siapa yang buat amal keburukan masuk neraka, siapa-siapa yang buat amal kebaikan masuk syurga. Akan tetapi perkara ini bergantung kepada akhir hayat seseorang tersebut. Kalau di awal itu dia buat baik, kemudiannya di akhir nanti bertukar menjadi jahat, kita serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya dia ahli syurga. Sama jugalah kalau dia awalnya dia buat jahat, dia mencuri dan sebagainya, tetapi di akhir hayatnya dia bertukar, dia bertaubat. Kami orang Islam percaya bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka insya-Allah tepat baiklah untuk dia, sebab dia mati dalam keadaan yang baik. Juga kami percaya juga bahawa, kami yakin bahawa, dan kami belajar juga bahawa dosa ini bagi kami orang Islam ada dua. Dosa dengan pencipta, itu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kena bertaubat, kami kena mohon ampun, kami kena taubat nasuha, kami kena berubah, berazam dan sebagainya. Tapi dosa yang kedua ini dosa yang paling susah, iaitu dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia, kami kena minta maaf, pergi jumpa dia, minta maaf, mohon maaf dengan dia dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah bila mendengar berkenaan dengan hari akhirat ini akan mengubah hati kita, yang mana biasanya kita keras, hitam, tapi bila dengan bab alam akhirat ini membuatkan hitam tu cair, jatuh bertitik-titik, datang air putih, air susu untuk menceriakan dia, menjernihkan hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab demikian kita merupakan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya ahli neraka. Insya-Allah, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita ini. Insya-Allah saya akan sambung kepada siri yang ketiga, dan tebal lagi buku ni. Okey. Insya-Allah mudah-mudahan untuk pelajar mualaf saya terutamanya, mudah-mudahan insya-Allah jadikanlah ujian kita pada hari ini bukanlah penutup hidup kita, akan tapi ujian tersebut mematangkan kita dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah tak uji kita lebih daripada kudrat, lebih daripada kemampuan kita. Allah uji kita ikut kemampuan kita. Okey, insya-Allah stay safe, duduklah di rumah, jagalah jarak sosial, stay at home. Mudah-mudahan insya-Allah kita dijauhi, kita dilindungi, kita diselamatkan daripada wabak penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit lain. Dan mudah-mudahan sama-sama kita doakan dengan berkat bulan Syaban ini, Allah Subhanahu Wa Taala angkat, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan wabak yang sekarang ini berterusan, angka trennya pun menaik dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa sihat walafiat, dan juga insya-Allah bersedia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan akan datang, Ramadan yang paling terbaik kita azamkan untuk buat, lebih baik daripada bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelum ini, insya-Allah. Terima kasih atas mendengar. Yang ampun dan maaf ada salah dan silap.
InsyaAllah depan kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.